Al-Fadhil Ustaz Haji Ashraf bin Haji Ismail, Pegawai Takbir Agama Islam Ipoh, Yang Berkuasa Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat, Pengurusi Masjid Al-Mutaqim Taman Miru, yang berbahagia Datuk Haji Bahari bin Muhammad Jabal, Timbalan Pengurusi Masjid Al-Mutaqim Taman Miru, yang berbahagia Datuk-Datuk, Tindatin, tuan-tuan dan perempuan yang terhormati sekalian. Alhamdulillah, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Tinggi ke atas segala ciptaannya di langit dan di bumi. Dapat kita dihimpunkan kita bersama pada pagi ini untuk menjayakan majlis peresmian Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Agung Masjid Al-Mutaqim Taman Miru bagi kali yang kelima tahun 2020. Dan kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi kita semua daripada wabak yang menggila setakat ini. Dan alhamdulillah Masjid Al-Mutaqim Taman Miru masih meneruskan majlis kerana belum ada tanda-tanda yang boleh memudaratkan kepada jemaah sekalian. Kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia lindungi semua kita dan keluarga dan juga karya kita dan negara kita, insya-Allah. Pihak majlis merakamkan serta mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Haji Ashraf bin Haji Ismail, Pegawai Takbir Agama Islam Ipoh, yang sudi melapangkan masa pada pagi ini, di mana kita pun faham pada hari ini adalah hari cuti. Dan terima kasih lagi sekali kerana dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada yang berbahagia datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan perempuan sekalian yang dapat hadir untuk memenuhi hasrat Masjid Al-Mutaqim Taman Miru. Terima kasih dan selamat datang. Hadirin yang dirahmati sekalian, untuk memberkati majlis pada pagi ini dengan segala hormatnya, silakan Ustaz Haji Ahmad Solihin bin Mudahari Imam Masjid Al-Mutaqim Taman Miru untuk memimpin bacaan doa pada pagi ini. Dan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita, terutamanya pada Mesyuarat Agung pada pagi ini, insyaAllah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji-pujian hanya untuk-Mu ya Allah. Salawat dan salam untuk kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang yang mengikutinya. Ya Allah, di pagi yang penuh barakah ini
Kami berkumpul di sini dalam rangka Musyawarah Agung Masjid Al-Muttaqin kali ke-5, mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmatilah kami, sayangilah kami dengan penuh kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, perhimpunan kami ini yang mendapatkan rahmat-Mu, yang mendapatkan kasih sayang-Mu, yang mendapatkan keredaan-Mu. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapatkan maghfirah-Mu, yang mendapatkan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami dari penyakit yang berjangkit seperti COVID-19 dan sejenisnya. Kami membentengkan diri kami memperisai diri kami dengan nama-Mu ya Allah, dengan kekuasaan-Mu yang meliputi timur dan barat, langit dan bumi alam semesta ini. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami khususnya di hari ini, di pagi ini, pada Musyawarah Agung pagi ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ayah ibu kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak cucu kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa saudara mara kami, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Jauhkanlah kami, hindarkanlah kami daripada siksa kubur dan azab api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Haji Ahmad Solihin bin Munari yang telah pun memimpin doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat, pengurusi Masjid Al-Muttaqin Taman Meru. Dan segala hormat ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dimuliakan pengurusi majlis Tuan Haji Basirun bin Haji Ismail, merangkap Susah Jawatankuasa Karya Masjid Al-Muttaqin Taman Meru. Yang berusaha Al-Fadil Tuan Haji Ashraf bin Haji Ismail, Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Ipoh. Yang berbahagia Datuk Bahari bin Haji Jabar, Timbalan Pengurusi Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, semua ahli jawatan pengurusan karya Masjid Al-Muttaqin, pegawai Masjid Al-Muttaqin Taman Meru. Yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat serta petunjuknya kita dapat bertemu pada hari ini 19 Rejab 1441 Hijrah bersamaan 14 Mac 2020 untuk melaksana dan menyempurnakan tanggungjawab di Mesyuarat Agung Masjid Al-Muttaqin Taman Meru ke-5 tahun 2020. Saya bagi pihak jawatankuasa serta ahli karyah dengan hormatnya mengalu-alukan kehadiran tetamu hormat kita, iaitu Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Ipoh, Fadil Ustaz Haji Ashraf bin Haji Ismail, serta merakamkan terima kasih
kerana sudi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan mesyuarat agung masjid pada pagi ini. Dalam kesibukan tugas Al-Fadhil Ustaz masih dapat memperuntukkan masa bersama kita di majlis ini. Rakaman ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para jemaah yang berusaha melapangkan masa, hadir bermesyuarat serta menyumbangkan fikiran untuk menjayakan agenda kita bersama. Pada para hadirin yang hormati sekalian, mesyuarat agung ini adalah instrumen pengurusan yang dapat memberi ruang kepada kita mempraktis amalan demokrasi dalam merancang, memantau dan menilai semua kita kata program-program atau aktiviti dan juga termasuk pengurusan kewangan masjid. Kami jawatankuasa sentiasa sebaiknya bersikap terbuka dan dinamik dalam hal tersebut supaya kita sama-sama mengambil bahagian dan peranan dalam menguruskan masjid ini. Cadangan, pandangan dan kritikan pada jemaah akan mematangkan dan memantapkan lagi segala urusan pentadbiran dan pelaksanaan program pembangunan masjid ini. InsyaAllah dalam mengurus rumah Allah ini, jawatankuasa juga mengambil pendekatan elakkan berpolemik atau berbalas hujah secara terbuka untuk menyelesaikan permasalahan atau merungkaikan isu yang berbangkit bagi menjaga hati serta melerai dengan kesopanan dan setia kawan. Itu lebih lunak dan ada santunnya. Dari setahun ke setahun, dapat dilihat bahawa kita sama-sama telah sedikit sebanyak membawa Masjid Al-Muttaqin dari satu tahap ke satu tahap kemajuan yang boleh disenangi. Sebagai contoh, program ibadah telah ditambah dengan aktiviti membaca Al-Quran satu muka surat dengan terjemahannya selepas solat subuh serta membaca surah Al-Mulk selepas solat Isya. Program ini diharap dapat memberi kesan psikologi, ketenangan dan kepuasan jiwa serta menambah masa kita membaca Al-Quran secara tekal dan berterusan. Program berbuka puasa sunat Isnin dan Khamis di masjid diteruskan dengan masjid menyediakan bubur lambuk ataupun kanji. Ini bertujuan memberi kemudahan kepada jemaah untuk berpuasa, berbuka dan selepas itu sempat serta selesa untuk bersolat maghrib berjemaah. Dalam program ilmu, selari dengan slogan pembelajaran sepanjang hayat serta ilmu punca hidayah dan pemaju ibadah, di samping kuliah maghrib dan kuliah subuh, kuliah duha telah mendapat sambutan ramai jemaah termasuk dari luar kawasan Tameru. Ini ditambah dengan aktiviti mentadabur Al-Quran oleh beberapa kumpulan jemaah selepas membaca Al-Quran solat subuh hingga waktu syuruk. Keadaan ini menjadikan masjid kita sentiasa ada jemaah dari seawal waktu subuh hinggalah ke waktu Isya. Kita berharap program ilmu yang disediakan tersebut memberi kesan penghayatan kepada para jemaah dalam beramal ibadah serta berupaya menganjak corak pemikiran dan tahap kefahaman para jemaah dalam beragama, bermasyarakat dan bernegara. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, di samping program ibadah dan ilmu, kita juga memberi penekanan kepada program infak. Dalam program infak, kita berjaya menyantuni golongan asnaf di kalangan ahli karya kita dengan memberi barang dapur bernilai RM150 setiap bulan kepada 42 keluarga. Sumbangan RM1,000 setahun kepada 24 orang anak yatim, iaitu RM500 untuk persediaan awal tahun persekolahan dan RM500 untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Kedua-kedua bentuk infak ini telah juga dilebar luaskan kepada masyarakat orang asli melalui program jangkauan Meru Rahmatan.
Dalam program tersebut, kita telah membantu lebih kurang RM10,000 barang dapur bagi setiap kampungan orang asli yang disantuni. Masjid juga menyediakan bantuan tanpa apa-apa bayaran perkhidmatan dalam pengurusan jenazah, kecuali yuran tanah perkuburan. Dalam program infak ini, masjid juga sering memberi khidmat bantuan kecemasan kepada ahli karya dan para musafir yang hilang mata pencarian, kemalangan, kecurian, keperluan tambang dan sara hidup perjalanan ke pusat termudaga atau rawatan hospital di luar Ipoh dan sebagainya. Pada setiap bulan, masjid juga menyumbang RM500 kepada setiap surau di bawah karya masjid, iaitu Surau Taman Meru 2B dan Surau Jelapang Jaya. Ini sebagai bantuan untuk surau-surau itu membiayai program mereka. Selain itu, kita juga telah memberi bantuan menjayakan program sekolah, sekolah kebangsaan Jelapang dan sekolah agama rakyat, iaitu Madrasah Al-Mutakin, sama ada dalam bidang akademik atau juga co-curriculum. Jadi, program infak masjid kita bukan sahaja untuk penggunaan program yang dilaksanakan oleh masjid, tetapi kita juga memberi sumbangan kepada institusi di luar masjid. Bantuan itu adalah secara tetap. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada individu dan institusi luar karya kita dari semasa ke semasa berdasarkan permohonan yang diterima. Para hadirin yang diberkati Allah SWT sekalian, dalam memupuk kesatuan dan mengukuh perhubungan silaturahim di kalangan karya, kita juga menganjurkan program ziarah ke rumah-rumah ahli karya yang uzur dan atau menghadapi musibah. Juga menziarahi ahli karya di hospital. Dalam ziarah tersebut, pihak masjid juga menyampaikan sedikit wang sagu hati. Bagi mereka yang menghadapi musibah, akan disampaikan wang kutipan derma khas bagi meringankan sedikit dalam menghadapi situasi musibah tersebut. Program belia yang digerakkan oleh Biro Belia telah melibatkan para belia dalam kerja gotong royong bersih kawasan masjid, membantu dalam majlis korban, mengambil bahagian dan sambutan Maulid Rasul dan juga Qiyamul Lail. Kelas-kelas Al-Quran dan hal-hal ibadah khusus untuk belia juga dianjurkan. Biro ini terus berusaha dan telah dapat mengumpul sekumpulan belia yang sentiasa turut sama dalam aktiviti yang dianjurkan oleh masjid, juga mewakili masjid dalam program anjuran pihak luar. Konsep pembangunan masjid adalah menyeluruh dan inklusif. Kita terus menyuntik unsur-unsur tambah nilai dalam beribadah supaya para jemaah dapat merasakan kemanisan beribadah yang khusyuk dan istiqamah. Kita banyak kuliah, kita juga banyak program infak untuk para asnaf, anak yatim dan para musafir. Selain itu, sumbangan untuk sekolah, madrasah dan surau karya. Kita juga beri tekanan dalam memupuk perpaduan dan silaturahim di kalangan para jemaah dengan menjauhkan dan mengedepikan faktor-faktor perbezaan dengan mengaturkan program pelibatan bersama seperti gotong royong bersihkan masjid, ibadah korban, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Masjid kita terus bangunkan kesungguhan dalam beribadah, tingkatkan ilmu, pelbagaikan hala dan sasaran infak, eratkan silaturahim serta libatkan semua peringkat ahli karya. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, sebenarnya masjid kita penuh dengan potensi untuk menjadi masjid yang berkesan atau masjid yang cemerlang. Para jemaah daripada berbagai latar belakang, pengalaman kerja, kelulusan dan tempat tinggal sebelum menetap di sini memberi input yang banyak untuk digebelingkan sebagai program yang hebat. Selain itu, para jemaah mudah dan pemurah dalam menyalurkan infak untuk menjayakan program. Jadi, keterlibatan jemaah dalam melaksanakan sesuatu program dan aktiviti membuatkan kami jawatan kuasa lebih senang bekerja dan dapat menyempurnakan sesuatu tugasan dengan lebih baik. InsyaAllah, pada masa hadapan, dengan pembangunan fizikal yang sedang berjalan dan akan siap dan dapat mengangkat masjid sebagai pemberi perkhidmatan yang menyeluruh, iaitu sebagai one-stop center. Arena
atau Dewan Terbuka akan melengkapkan prasarana masjid sebagai tempat untuk majlis keramaian dan kenduri kenara seperti majlis perkahwinan dan sebagainya. Arena juga untuk aktiviti riadah, sukan dan kesenian terutama untuk para belia. Masjid juga menyediakan ruang yang khusus untuk majlis akad nikah yang kondusif yang lebih mesra pengguna. Masjid juga akan menyediakan tempat pengurusan jenazah selepas saja siap tandas lelaki yang telah diimpak oleh jemaah kita, dan ini akan beri kemudahan dalam pengurusan jenazah. Selain itu, untuk kemudahan ahli karya ke hospital dan klinik, masjid akan sediakan perkhidmatan shuttle, iaitu pengangkutan untuk mengelakkan jemaah yang ke hospital atau klinik dari kesukaran mendapat tempat kereta dan sebagainya. Sudut bacaan akan ditingkatkan menjadi perpustakaan mini yang dilengkapi dengan buku-buku rujukan dan latihan akademik pelbagai peringkat untuk anak-anak karya. Di samping sudut aktiviti kanak-kanak, kita juga akan menjadikan bilik pengurusan bayi yang selesa. Dengan Dewan Kuliah bukan sahaja pengajian agama, tapi akan menganjurkan pengajian akademik dan vokasional serta motivasi dan keibubapaan. Ini antara anjakan kita dalam memenuhi konsep masjid sebagai one-stop center. Masjid juga akan menubuhkan skuad belia yang diberi latihan kemahiran yang sesuai untuk membantu kerja-kerja sukarelawan, seperti menjayakan program Meru Rahmatan. Adalah diharapkan masjid yang mesra jemaah akan menjadi katalis kepada matlamat isi penuh Dewan Solat. InsyaAllah, kerjasama dan sumbangan tuan-tuan dan perempuan yang berterusan akan berjaya merealisasikan visi dan misi Masjid Al-Muttaqin Tameru, iaitu beranjak ke tahap yang lebih baik secara menyeluruh dan inklusif. Kami berpegang kuat bahawa dalam hal ini, ketua keluarga sangat penting memainkan peranan dan tanggungjawab. Mulakan dan perkasakan diri kita dan keluarga kita sebagai unsur pendorong masyarakat bertakwa. Akhir kata, kami seluruh ahli karya Masjid Al-Muttaqin Tameru sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Ashraf bin Haji Ismail, Pegawai Tabligh Agama Islam daerah Ipoh, yang sudi hadir bersama kita hari ini untuk berucap dan merasmikan mesyuarat agung tahunan Masjid Al-Muttaqin Tameru kelima. Semoga kehadiran Al-Fadhil Ustaz dapat mencetuskan motivasi diri kami untuk terus berusaha memajukan masjid ini. Juga kami ahli tangkuasa pengurusan masjid serta pegawai masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah yang telah memberi kerjasama yang erat dengan menyalurkan sumbangan kewangan, pemikiran, tenaga dan moral untuk memajukan masjid kita ini. Tanpa tuan-tuan, puan-puan, kami tidak akan berupaya untuk mengurus dan mentadbir masjid ini ke tahap yang ada sekarang. Hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa itu dengan sebab baik ganjaran. Kami jawatankuasa pengurusan masjid mengucapkan terima kasih kepada barisan pegawai masjid, iaitu imam, muazzim dan siap yang terus mencurah bakti menjayakan aktiviti kita bersama. Begitu juga kepada barisan ahli tangkuasa pengurusan masjid dan ahli biro-biro yang bersama dan memajukan masjid ini, diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Kita berharap sumbangan kita yang sedikit ini diredai dan dirahmati Allah SWT juga. Dalam masa kita bersama-sama mengurus dan mentadbir masjid ini, tentu banyak keterlanjuran kata, tingkah laku yang tidak menyenangkan, maka kami berbanyak mohon ampun dan maaf. Sekian, sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid kan keluarga, keluarga kan masjid. Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Jamaluddin bin Jimat, Pengerusi Masjid Al-Muttaqin Tameru, yang telah pun menyampaikan ucapan pada majlis kita pada pagi ini.
Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah saat yang dinantikan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Ashraf bin Haji Ismail, Pegawai Tadbir Agama Islam Ipoh, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Mesyuarat Agung Persiapan Kita Memiru kali kelima tahun 2020. Dengan segala hormatnya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Haji Basirun, selaku pengurusi majlis pada pagi ini yang juga merangkap setiausaha pada masjid, yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin bin Mat, pengurusi Masjid Al-Muttaqin, dan timbalannya yang berbahagia Datuk Haji Bahari bin Muhammad Jabar, tuan-tuan, datuk-datuk, tuan-tuan dan datin-datin, puan-puan, ahli jangkuasa dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini tuan-tuan berjaya juga mengadakan mesyuarat agung untuk masjid pada tahun ini, yang mana mengikut peruntukan enactment disyaratkan semua masjid naklah mengadakan mesyuarat agung sebelum, pada atau sebelum 1 April 1 April setiap tahun. Dan mengikut enactment kita tak ada satu perkara je dalam kebiasaan mesyuarat agung, iaitu pemilihan. Jadi mesyuarat agung dia bentangkan 2 perkara yang penting, iaitu aktiviti dan kewangan. Kerana pemilihan mengikut enactment dibuat oleh jawatan kuasa pemilihan dan kemudian diperakui oleh Majlis Islam dan Adat Melayu Perak. Jadi semua pemilihan tidak dibuat melalui mesyuarat agung lah. Itu yang telah ditetapkan dalam enactment. Jadi walaupun demikian, dulu tahun 2018 sebelum lantikan 2019, saya mencadangkan kepada masjid untuk dibuat bentuk cadangan untuk pemilihan, cadangan untuk calon-calon. Tapi rupanya bila saya buat begitu, niat kita supaya masyarakat dapat membuat contribution dalam hal pelantikan itu, iaitu mencadangkan calon. Tapi bila saya buat maksudnya minta buat begitu, rupanya banyak masjid yang jawatan kuasa dia ingat itu pemilihan, itu bukan cadangan. Jadi mereka buat mesyuarat, kemudian mereka pilih dan mereka hantar mesyuarat, minit mesyuarat, kata ini nama-nama yang telah dipilih dalam mesyuarat agung. Bila hantar ke Majlis Islam, ada sebahagiannya tak terpilih, dah jadi satu isu. Macam mana ni ustaz kami pilih, lepas tu majlis tak pilih pula, ustaz tak pilih, sedangkan ini orang yang kami pilih. Sudah. Jadi sebab itu saya ingat, maknanya susah juga. Saya dah beritahu dengan jawatan kuasa, tolong maklumkan kepada ahli jemaah, ini bukan pemilihan tapi cadangan. Tapi rupanya tak boleh. Masyarakat kita dah terbiasa, kalau mesyuarat agung buat pemilihan, dia kira pilih lah, dia kira jadi lah. Jadi terpaksa lah sekarang ni. Lepas ni saya tak nasihatkan lagi lah. Lepas ni maksudnya terpaksa kembali pada asal. Kerana sebenarnya dia ada baik dan buruk lah, ada pro and con pada pemilihan dibuat pada mesyuarat agung. Ada kebaikan dan ada kelemahan. Contohnya dari sudut kelemahan kita tengok, contohnya kalau macam contoh musim-musim macam ni, orang takut nak keluar rumah, jadi kurang kehadiran. Jadi kemungkinan orang yang nak
yang suka dengan Tuan Haji Jamaluddin, mungkin orang tu semua duduk di rumah, tak berani keluar. Kan? Jadi bila diundi, Tuan Haji Jamaluddin kalah. Contoh. Ini bukan saya suruh, tidak. Kan? Contoh saja. Jadi sedangkan majoriti masyarakat setuju Tuan Haji Jamaluddin terus memimpin. Jadi bila dibuat undian dalam bentuk yang hadir itu jumlahnya sedikit, maka orang lain, contoh orang-orang yang tak disangka, mungkin dia banyak bercakap, pandai bercakap, komplain kurang, orang berkata alang-alang kita bagi dia pula jadi pengurusi. Jadi angkat dia jadi pengurusi. Tengok-tengok tak pandai kerja. Kan? Tengok-tengok labun dia pandai. Contohlah. Kan? Jadi ini antara kelemahan sistem itu. Kelemahan sistem itu. Di samping kelemahan-kelemahan lain lah, kalau macam di kampung dia mau bawa geng. Di kampung hari-hari lantikan tu dia bawa geng. Dia bawa lah budak-budak muda ke mana campur bagi ramai. Jadi bila angkat tangan dia menang. Ya. Ataupun ada juga yang taktik dia bila tiap kali pemilihan dia akan, ucapan dia tu dia akan bagi sedih sikit lah. Bagi tahulah sumbangan dia daripada awal, daripada itu gitu gini dia buat, itulah dia susah payah lah semua. Lama-lama orang pun tak sampai hati. Kan? Orang berkata tak apalah kita ambil jugalah dia. Ya. Ini contohlah macam mana kelemahan dari sudut itu. Adapun kaedah yang sekarang pun ada juga kelemahan. Kita membuat pemilihan ni, maksudnya yang pertama, orang yang akan mencalonkan nama-nama ni masjid sendiri. Yang keduanya, nama-nama tu datang daripada penghulu. Penghulu akan bagi cadangan-cadangan. Kemudian yang ketiganya, biasanya kita dapat juga daripada pihak ketiga cadangan-cadangan nama. Jadi sebelum kami bawa dalam mesyuarat, nama-nama ni akan disaring dulu, ditengok siapa orangnya. Jadi kaedah ni kadang-kadang ada juga terlepas pandang, orang ni begitu gini. Itu kelemahan dia lah. Tapi dari sudut pandangan pihak atasan, kelemahan kaedah lantikan ni berbanding dengan kaedah pemilihan nampaknya lebih ringan. Akhafud dararain, pada kaedah fiqh akhafud dararain, memilih di antara dua yang lebih ringan mudaratnya, nampaknya kaedah pemilihan tu lebih ringan mudarat, mengurangkan perselisihan dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah kita kekalkan. Dan sekiranya ada jawatankuasa yang kita pilih tak sesuai dan sebagainya, masih ada ruang untuk tuan-tuan kemukakan dan kita buat pembetulan, kita tukar dan sebagainya. Seterusnya saya ucap terima kasih dan tahniahlah atas penganjuran. Walaupun sekarang ni dinasihatkan kita tidak mengadakan majlis yang melibatkan berkumpul ramai, tapi ini dalam jumlah Jaib ada keluar semalam dalam jumlah bawah 100, okeylah. Cuma kita kena berhati-hatilah dari sudut kebersihan dan sebagainya. Digalakkan selalu basuh tangan sebab kita banyak bersalam kan. Kalau kita boleh bersabar sementara ni, kita tangguhkan sikit bersalam pun boleh. Cuma orang kita ni kita dah terbiasa ya, jadi susah. Cuma tuan-tuan nak fahamkan dari sudut fiqh. Dari sudut fiqh ni dia panggil takhsisu al-am, mengkhususkan perkara yang asalnya umum. Dalam segi fiqh ada setengah, kadang-kadang ada juga ustaz pun kata kenapa ni nak halang orang salam, ini semua sunnah Nabi, kenapa nak ni? Dia sebenarnya begini, dari segi hukum asal sesuatu dia memang ada hukum asal, tapi kadang-kadang hukum asal ni boleh ditakhsiskan oleh kerana berlakunya sesuatu perkara. Contoh, asal pada makanan yang halal adalah halal. Semualah, tak kira lah daging ke, ayam ke, kan, udang ke, sotong ke, nak bagi sedap bubuh garam. Ya. Air minuman nak sedap kena ada gula. Ya. Tapi bagi orang kencing manis, tahap kencing manis, katalah doktor tengok-tengok, cek dia punya alat cek tu pun, alat tu pun meragam cek, kan? Punya tinggi dia punya kencing manis tu, doktor akan kata apa? Pakcik ataupun tuan,
tuan tak dibenarkan ambil gula. Jangan makan gula. Jangan minum minuman yang ada gula. Tak boleh. Tak dibenarkan. Kalau nak minum teh, tanpa gula. Jangan minum gula. Ini dia panggil takhsisu al-am. Asal minuman bergula tu halal ke haram? Asal halal. Tapi bila berlaku kejadian sesuatu pada orang itu, doktor boleh mengkhususkan untuk dia jangan makan gula. Ini dia panggil takhsis al-am. Samalah macam kaedah yang saya sebut tadi. Asal bersalam itu digalakkan, sunat. Kan? Tapi ketika tertentu, apabila Kementerian Kesihatan menasihatkan kurangkan bersalam, mengelakkan mengurangkan risiko bersambungnya virus tu, maka ketika itu inilah dia ketika yang kita panggil takhsis al-am. Mengkhususkan yang asal umum. Jadi inilah contoh-contoh. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi pada itu, bab akhafud dararain ini, sehingga ada tempat yang sudah menangguhkan solat Jumaat. Kerana solat Jumaat ni adalah perkumpulan atau perhimpunan yang jumlahnya ramai. Jadi setakat ini kita di Perak tak ada lagi fatwa itu. Jadi kita teruskan seperti biasa. Cuma kita berhati-hatilah, sebab tu kita minta supaya masjid sediakan hand sanitizer, sabun dan sebagainya, supaya kita datang masjid, orang datang masjid dia boleh menggunakan alat ni supaya dapat mematikan kuman. Ada orang tanya, Ustaz, hand sanitizer ni dia ada alkohol, apa hukumnya? Maka sudah dibincang para ulama, dia alkohol daripada bahan kimia, dia bukan alkohol najis daripada arak, maka hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus, sama macam alkohol minyak wangi. Alkohol minyak wangi juga adalah harus, kerana dia bukan termasuk pada alkohol yang haram daripada arak. Baik, jadi oleh kerana masa ini kita diminta berhati-hati, jadi kita kena tambahlah terutamanya jawatankuasa masjid. Kerana apa? Kerana kita bertanggungjawablah untuk menjaga ahli qaryah. Maksudnya menjaga tu termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan hal kesihatan yang melibatkan COVID-19 ni. Kerana nampaknya penyebarannya agak laju dalam masa ni, agak membimbangkan sehingga World Health Organization mengklasifikasikan dia kepada kepada kategori pandemik. Pandemik ni maksudnya kategori yang sudah agak memang kategori bahayalah. Kategori tahap ketiga, tahap yang maksimum. Dia sudah spread ke seluruh dunia dan ke merata-rata orang dan melibatkan kematian yang ramai. Baik, seterusnya saya mendengarlah tadi apa yang telah diucapkan oleh Tuan Haji Jamaluddin tadi dari segi aktiviti. Alhamdulillah, tahniah. Masjid, memang Masjid Al-Muttaqin ini antara masjid yang aktif, masjid yang banyak memberi membuat program-program, pengajian-pengajian dan juga infak-infak kepada masyarakat dan sebagainya, hatta termasuk kepada masyarakat orang asli. Cuma selepas ni kita kita cadangkanlah jika tak ada juga satu lagi, iaitu sumbangan kepada surau, surau yang di bawah masjid. Oh, ada ya? Ada. 500. Okeylah, alhamdulillah dah ada. Sebab apa? Itu adalah membina jambatan hubungan. Sebab itu pada 2018 dulu pun saya mengikut pada enactment, saya telah menegaskan hal ni. Semua jawatankuasa surau, maksudnya semua surau yang di bawah masjid mesti ada wakil di dalam jawatankuasa masjid. Sebab itu sebenarnya ada termaktub dalam enactment. Dulu tak dijaga sangat. Ada ke tak ada ke. Walhal sebenarnya itu dalam enactment ada. Jadi jumlah jawatankuasa asas bagi sebuah masjid, yang pertama pengusi, timbalan pengusi,
setiausaha, timbalan setiausaha dan bendahari 5 orang. Kemudian 2 orang wakil wanita, seorang wakil pegawai masjid, sama ada imam atau bilal. Pegawai masjid ni ikut enactment adalah imam atau bilal. Ya, jadi seorang pegawai masjid wakil dan seorang wakil belia. Ya, jadi ada 4 5 campur 4 ada 9 dan campur 5 orang ahli jawatankuasa yang lain. So ada 14. Jadi jawatankuasa yang asas adalah 14. Yang asas bila dicampur dengan jawatankuasa wakil surau, bergantung berapa surau. Jadi macam masjid ni ada 2 surau. 2 surau, Surau Jelapang Jaya dan Surau Meru 2B. So 2 surau ni ada 2 wakil, maknanya 14 campur 2, jawatankuasa masjid ni ada 16. Ya, sekarang betul ada 16 jadi alhamdulillah betul. So itu kehendak enactment. Itu yang kita laksanakan. So di situlah bila kita tetapkan benda ni, di situlah kita nak bina biar dia ada hubungan antara masjid dan surau. Dan ikut enactment, surau adalah tertakluk di bawah masjid. Apa-apa laporan surau tak hantar kepada kami direct. Apa-apa laporan surau naklah hantar ke masjid. Dan masjid yang akan hantar kepada kami. Lepas tu mana-mana surau yang belum berdaftar nama jawatankuasanya, kami minta dekat masjid. Kami tak cari sendiri surau. Kami minta dekat masjid. Adalah sedikit surau yang kurang memberi kerjasama kepada masjid. Ada sedikitlah daripada Ipoh ni, kita ada lebih kurang surau, kita ada lebih kurang 130 surau. Masjid ada masjid dan surau di Jumaat kita ada 6 masjid 64, surau di Jumaat ada 15. Ipoh. Sebab itu ialah Ipoh ni bandaraya kan. Walaupun bilangan dia 79 campur surau 130 lebih, tapi nak jaga dia macam 1000 masjid. Tak pernah selesai. Ada je macam-macam hal. Yang baik-baik ni okeylah. Macam Masjid Mutakin, dia tak ada banyak datang masalah, tak ada penin. Dia datang-datang tu cerita yang baik je. Ni apa nama ni, sekarang ni dalam proses nak membina, kita panggil apa, arena. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik lah. Baik. Yang akhirnya saya sebut ni tak boleh cakap banyak. Dinasihatkan, perjumpaan pun disingkatkan. Khutbah juga dinasihatkan pendek kan. Ya, kami pun lepas ni nak kena cari jalan buat bagi khutbah bagi pendek ya. Imam-imam hari Jumaat baca pendek. Lepas habis sembahyang tak payah zikir, terus baca doa. Doa pun pendek. Ada orang kata, yalah ustaz, kalau pendek pun tak apalah, kita mengurangkan risiko. Tujuan dia. So semua pendek. Untuk sementara ini, itu yang saya kata tadi, taksis al-am. Ya, kita mengkhususkan benda yang asalnya umum. Benda asalnya boleh je, terpulang lah nak panjang nak apa. Tapi sekarang semua kita pendek. Baik. Kemudian dari sudut kewangan, saya pun tengok tadi apa yang ditunjukkan di sini. Nampaknya pengurusannya dan keadaan yang baiklah. Dan memang Masya Allah sebuah masjid di Ipoh ni, saya tengok dia punya perbelanjaan memang ratus ribu, 500 ribu, 600 ribu, 300 ribu, 400 ribu. Tapi subhanallah, masjid-masjid ni yang aktif ni semua ada duit. Semua sumbangannya cukup. Maknanya orang ramai dia tengok kita buat kerja ke tak. Kalau buat kerja orang bagi duit. Allah lah menggerakkan hati kan. Orang beri duit. Jadi semakin banyak aktiviti yang kita buat, alhamdulillah nampaknya semakin banyak orang menyumbang. Macam pengajian dan sebagainya. Cuma saya sekali lagi saya harap jugalah kalau dapatlah masjid-masjid membuat kajian sedikit
tentang pengajian-pengajian yang kita buat ni dari segi tajuk-tajuk yang dibincangkan, dari sudut maksudnya topik-topiknya ada tak yang bertindih, ada tak yang maksudnya keperluan penduduk, mungkin ada benda lain yang lebih diperlukan penduduk sebagai contohnya kan. Sebab ada pengajian-pengajian yang tak berapa glamour tapi yang itu diperlukan. Sebagai contoh tuan-tuan, dari sudut kita membuat pembahagian dari sudut keilmuan. Keilmuan ni perkara yang paling asas dalam hidup kita adalah bab fardu ain. Fardu ain ni bab daruriyat pada bab ilmu. Jadi bab fardu ain ni termasuklah solat, taharah, termasuk benda-benda yang sifatnya begitu. Quran kan. Jadi cuma kalau kadang-kadang mengajar bab solat ni dia tak berapa seronoklah sikit, nak buat lawak pun susah kan. Nak buat lawak macam mana sembahyang kan susah. Jadi kurang sikit nak dapat ni. Tapi maksudnya ada ustaz-ustaz yang ni. Jadi mungkin bab-bab ini masjid tak boleh tinggalkan. Masjid kena terus beri penekanan di samping ilmu-ilmu lain yang sifatnya hajat, ilmu-ilmu tambahan, pengetahuan-pengetahuan tambahan, dan ada ilmu yang sifatnya tahsiniat, ilmu aksesori, ilmu yang orang kata apa, untuk menambah, sekadar menambah kepada umat, kepada penduduk atau jemaah ya. Jadi keutamaan ni pun satu benda yang penting lah supaya dapat disusun, supaya pengajian-pengajian ni masyarakat kita akan dapat lebih manfaat, insya-Allah ya. Kita tidak menafikan kebolehan pada tenaga-tenaga pengajar, dan kita juga sudah syaratkan semua masjid untuk pengkuliah wajib ada tauliah ya, untuk pengkuliah ya. Kalau tak ada dia kena tangguh dululah, suruh dia ambil tauliah. Dan kepada penceramah luar pun sebenarnya sekarang ni oleh kerana COVID-19 tidak digalakkan kita panggil penceramah luar untuk semasa ni. Tapi untuk masa lain pun sebenarnya kami sedang dalam proses, kita nak minta supaya semua penceramah luar pun kalau boleh yang selalu datang, dia sama ada ambil tauliah ataupun dia mohon pengecualian daripada majlis agama. Orang-orang tertentu dia boleh mohon pengecualian daripada majlis agama sekiranya dia mempunyai kepakaran-kepakaran tertentu. Contohlah Datuk Dr. Fadilah Kamsah contoh. Kalau beliau datang mohon tauliah, mungkin susah nak lulus sebab bidang tu bukan bidang beliau. Tapi kebanyakan ceramah beliau ni dalam bentuk motivasi. Jadi beliau boleh mohon kepada majlis agama untuk mendapat pengecualian. So kalau beliau ada pengecualian ni, dia sama taraf macam tauliah. Jadi tak payah mohon dah tiap kali. Nampak beliau tak payah lagi nak kena mohon ni. Itu yang kami kalau boleh kita nak galakkan begitulah, memudahkan kita terutamanya bagi orang-orang yang tertentu itulah. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan buatlah mesyuarat dengan baik. Berilah cadangan-cadangan penambahbaikan kepada jawatankuasa. Semoga kita dapat mengimarahkan masjid kita lagi dengan baik insya-Allah. Semua yang rajin datang masjid ni semua Allah Taala akui sebagai orang yang beriman ni dan orang yang takut Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa Allah. Kan, sungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ni adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan orang-orang ni adalah orang yang tidak takut melainkan Allah Ta'ala. Jadi saya dengan berbesar hati, dengan rendah diri, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan mesyuarat agung Masjid Al-Muttaqin Taman Meru Ipoh bagi tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Ashraf yang telah pun menerangkan
kepada kita semua pada majlis hari ini tentang pertama ialah kaedah pemilihan ahli jawatankuasa masjid dan juga berkaitan dengan hukum fiqh berkaitan dengan wabak yang berada di sekitar kita, juga isu-isu yang berkaitan dengan ibadah, ya, dan berkaitan dengan pengajian-pengajian yang memerlukan tauliah dan sebagainya. Ini untuk memberi pengetahuan kepada jemaah sekalian. Sekali lagi majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah pun menyampaikan ucapan dan juga merasmikan Mesyuarat Agung Masjid Al-Mutakin Taman Miru bagi kali yang kelima ini, iaitu tahun 2020. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berkuasa Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat, Pengurusi Masjid Al-Mutakin Taman Miru, untuk menyampaikan cermata kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Ashraf bin Haji Ismail. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berkuasa Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat yang telah menyampaikan cermata. Hadirin yang dirahmati sekalian, dengan ini berakhirlah majlis peresmian Mesyuarat Agung Masjid Al-Mutakin Taman Miru. Bagi pihak majlis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Ashraf bin Haji Ismail, Pegawai Tadbir Agama Islam Ipoh. Dan terima kasih kepada datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini, dan juga ucapan terima kasih kepada semua yang menjayakan majlis pagi ini, sama-sama untuk menjayakan majlis.